ikhlas ni susah. Walaupun ada orang dia buat sampul surat untuk angpau hari raya, sumbangan ikhlas. Ikhlas ni tak boleh nak ditulis. Ikhlas ni, kata para ulama, kata As-Susi rahimahullah, al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas ini adalah hilangnya perasaan memandang diri sudah ikhlas. Itulah ikhlas. Kalau tuan-tuan nak sedekah, aku ni ikhlas ni, belum ikhlas lah. Ikhlas ini adalah merasakan tidak merasa ikhlas. Macam mana nak serang Tasawuf ni susah sebab dia ilmu rasa, dia bukan ilmu ceramah. Ada setengah ulama memberi pahaman begini. Ni contoh, minta maaf kalau contohnya tak selesa. Manusia paling ikhlas ketika dia buang air di toilet. Itu paling ikhlas. Artinya dia tidak mengenang, tidak rasa rugi, tidak merasa ralat, sayang kerana kehilangan, dia tidak terkenang-kenang, dan itu ikhlas. Dan dia tak terfikir pun ke mana pergi benda itu. Itu ikhlas, makam paling tinggi. Umpama kalau sedekah, dia tak peduli pun sedekah tu. Tak adalah dia sedekah masjid, kena lepas tahun dia panggil chairman masjid. Mana saya duit, saya kasih dulu. Asal ni tak tukar-tukar. Mana dia masih lagi mengenang perjalanan wang itu. Kan orang kalau pergi tandas kan tak fikir pun pergi ke mana. Tak tahu kalau tuan-tuan ada yang balik Temenung, mana dia pergi ke mana dia perjalanan. Tak, mana ada orang fikir. Itu ikhlas sekali. Dan tak mungkin diceritakan. Ke ada tuan-tuan share dalam Facebook, saya pun tak tahulah. Mana ada orang cerita pengalaman dia itu. Macam tak ada apa nak di-share. Maka itulah ikhlas. Justru orang yang buat ibadat ikhlas ini, dia takkan declare saya ikhlas. Sebagaimana kita pergi ke toilet, mana mungkin kita cerita pada orang. Itulah keikhlasan kita. Baik itu ada orang kadang dia post di Instagram, di medsos dan bagai-bagai lagi. Itu hati-hatilah. Sumbangan ikhlas itu. Sebab kata ulama dalam kitab Tazkiyatun Nufus, faqad ihtaja ikhlasu ilal ikhlas. Ikhlas itu masih memerlukan keikhlasan. Siapa-siapa yang merasakan dia sudah ikhlas, maka dia belum ikhlas. Saya ambil contoh beginilah. Dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Ikhlas. Apakah dia surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Cuba tuan-tuan kaji di dalam surah Al-Ikhlas, ada tak perkataan ikhlas? Tak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai habis. Tak ada perkataan ikhlas. Walhal Quran secara adatnya, nama surah akan wujud di dalam ayat. Surah At-Tin, mesti ada perkataan tin di dalam surah. Wat-tini waz-zaitun, mesti ada perkataan yang sama dengan nama. Tapi Al-Ikhlas, tidak ada perkataan ikhlas di dalam Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Itulah ikhlas. Tidak ada wujud. Dia rasa, dia bukan perkataan. Saya nak share sikit tuan-tuan yang suka kongsi dalam media sosial ini. Saya tak ada medsos. Saya Facebook tak ada, Instagram tak ada, TikTok tak ada, apa pun tak ada. Memang bagus, tidur lena. Syok betul, tak ada media sosial ni, tidur lena. Kita tak tahu orang suka kita ke orang tak suka kita, kita tak peduli. Sebab kita tak tahu, tak ada orang nak komen apa-apa. Kepada tuan-tuan yang gemar berkongsi di media sosial, itu hati-hati. Kebanyakan dari kita ada Facebook, Instagram dan macam-macam. Dan setiap daripada kita seronok berkongsikan perihal diri kita dan gambar-gambar untuk ditonton secara umum. Saya ingat majlis kita ni baru berapa masa je bermula, tapi dah ramai dah upload dalam medsos. Satu dunia dah tahu dia ada di masjid sekarang ini. Cepat sekali. Sedar ataupun tidak, setiap kali kita berkongsi sesuatu dengan orang, akan ada mata yang memerhatikan. Macam contoh live kita, ada live agaknya, banyak kamera tu ada live lah agaknya. Kalau kita buat live di Facebook, setiap kali live ada gambar mata di sebelah kiri, sebelah atas. Mana-mana live mesti ada mata. Sebab itu mata itu kita kena hati-hati. Mata ni tuan-tuan, dia ada power.
Sebab itu kata Ar-Azmi, dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Oh, aku tergoda terkecewa dari kerana mata. Awas dengan mata-mata yang memandang kita. Mata-mata tu lain lah, itu pun awas juga. Mata itu pun kita kena awas juga. Ketindakan kita suka berkongsi dengan orang sebenarnya boleh mengundang kepada satu penyakit namanya ain. Ain, penyakit ain ini adalah jika seseorang melihat kita lalu dia menyimpan bibit-bibit cemburu dalam hati. Sebab itu susah. Macam kita jadi orang besar, jadi menteri-menteri kabinet, jadi imam, jadi mufti. Ini bukan senang. Orang yang memandang kita macam-macam, kekaguman ada, hasad, hasud, macam-macam. Maka penyakit ini boleh membinasakan kita gara-gara panahan mata ataupun ain daripada orang yang memandang kita. Apa makna ain? Ini saya sharekan sedikit. Ain ini bagi orang moden dia mungkin tak percaya. Tapi dalam hadis-hadis Nabi SAW, ain ini adalah benda real. Perkara yang wujud tapi orang dah tak ambil perhatian. Ada satu riwayat, kata Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu, dia bercerita pengalaman ayah dia mandi di satu kawasan air terjun. Irtasil Abi Sahal bin Hunayf bil Kharrar. Ayah saya dulu pernah mandi. Ayah ni nama Sahal bin Hunayf. Pernah mandi di kawasan air terjun di Mekah nama Al-Kharrar. Al-Kharrar ni nanti kalau ada siapa nak berangkat pergi ke Mekah, lebih kurang dalam 35 km daripada Masjidil Haram. Ada air terjun di Mekah, ada, tapi tak ramai orang yang pergi sebab ejen pun tak tahu sangat tempatnya di mana. Al-Kharrar ni Nabi SAW pernah pergi. Tapi tak pasti riwayatnya Nabi mandi ataupun tidak. Tapi Nabi pernah pergi Al-Kharrar. Jadi sahabat pergilah. Masa tu Nabi ada urusan di Mekah, nak balik ke Madinah. Tiba-tiba Sahal bin Hunayf, dia minta izin nak pergi piknik sekejap. Okeylah, Nabi izinkan. Sampai di sana, kata Abu Umamah, ayah saya bila sampai ke air terjun itu, fanaza'a jubbatan kanat alaihi wa Amir bin Rabi'ah yanzur. Ketika ayah saya membuka jubah, sahabat kepada ayah saya bernama Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ketika tengok ayah saya buka jubah, dia terperanjat. Apa sebab? Wa kana Sahal rajulan abyad. Ini kerana ayah saya kulitnya putih merah. Kulitnya cantik. Jenis orang yang kulit cerah ini. Jadi ketika ayah saya buka jubah, kawan dia yang melihat badan ayahnya ini akhirnya mengatakan Hasanal jildi. Faqala Amir bin Rabi'ah ma ra'aitu kal yaum wala jilda azra. Kata, cantiknya kulit kamu, bahkan lebih cantik daripada kulit anak dara. Kawan dia puji saja, bukanlah niat apa-apa. Apa berlaku kepada ayah dia? Fawu'ika sahlun makanah. Ayah saya Sahal terus jatuh pengsan ketika itu. Hanya kerana dapat pujian saja daripada satu orang kawan dia yang mengatakan cantiknya kulit kamu mengalahkan kulit anak dara. Pensan ayah saya. Diringkaskan cerita, bila dah pensan, semua dah tak tahu nak buat jampi apa lagi. Akhirnya mereka pun pergilah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun tanya apa yang telah berlaku. Dia pun ceritalah gini. Dikhabarkan kepada Nabi, fa ukhbira anna Sahlan wu'ika wa annahu ghairu ra'ihi ma'aka ya Rasulullah. Dia jatuh sakit ya Rasul. Dia tidak boleh ikut rombongan yang petang ini. Mungkin bodyguard yang lain dululah pergi. Yang ini pergi yang second punya entourage. Kata Nabi, dia sakit apa? Oh, dia gini ada kawan dia sebut. Nabi rasa tak sedap. Fa atahu Rasulullah. Nabi pergi ke Al-Kharrar. Nabi pergi ke situ, fa akhbarahu Sahal billazi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ah. Orang pun tunjuk, kerana Amir bin Rabi'ah ni ya Rasulullah, dia cakap terus pengsan. Maka apa kata Nabi? Alama yaqtul ahadukum akhahu? Kamu nak bunuh saudara kamu ke? Terkejut semua orang. Bunuh apa pula kami? Nak swimming ya, tak ada apa pun. Kata Nabi,
ala baraktah, kenapa kamu tak doakan barakah untuk dia? Innal aina haqqun, sesungguhnya ain ini real thing, benda yang betul. Jangan kamu pandang enteng, ini betul punya ain. Innal aina haqqun, ini benda benar. Lalu bagaimana nak buat ya Rasulullah? Tawadda' lahu, ambilkan wudu untuk dia. Dipanjanglah ceritanya. Hadis ini telah dibahaskan secara panjang lebar oleh para ulama. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta misalnya membahaskan tentang peri pentingnya masalah ain ini diambil perhatian. Sehingga kan Sahal bin Hunayf ni fatawadda'a lahu Amir bin Rabi'ah faraha Sahal ma'a Rasulillah laisa bihi ba'sun. Sampai peringkat terpaksa Amir bin Rabi'ah ambil air semayang pada diri dia, ditadahkan air yang mengalir, ambil air itu disiramkan pada yang pengsan. Begitu rumit sekali rawatannya. Al-Hafiz Ibn Hajar ketika mengulas hadis ini, kata dia, wa anal aina takunu ma'al i'jabi walau bi ghairi hasad. Sesungguhnya ain boleh berlaku bersama dengan rasa kagum walaupun tanpa hasad dengki. Artinya orang tengok Facebook, tengok gambar kita, kita dengan isteri, dengan anak-anak, dengan cucu. Wah, untungnya dia anaknya comel-comel. Terus boleh dapat ain. Apa tandanya saya akan terangkan kemudian lah. Ada dia punya indikator dia. Tak mesti semua sakit tu adalah COVID-19. Belum tentu. Kadang kena ain je. Ain ni kalau swab test pun tak jumpa. Dia punya tak ada ukuran. Ain ni kita sendiri yang boleh merasakan. Kemudian kata Ibn Hajar lagi, walau minar rajulil muhibbi wa minar rajulis salih. Dan ain ni kita boleh dapat bukan daripada musuh, tapi daripada orang-orang yang mencintai kita, ataupun orang-orang yang soleh yang tidak sengaja memuji kita. Ini riwayat ataupun dibahaskan dalam kitab Fathul Bari. Kata para ulama juga, wa iza kana al-ain yakhsha darar aini wa isabathu lil mu'in. Orang yang memandang kita dengan rasa kagum, dia khawatiri boleh menyebabkan ain pada benda yang terlihat. Lalu bagaimana nak dihapuskan? Falyadfa syarraha biqaulih Allahumma barik alaih. Maka hendaklah kita mengucapkan Allahumma barik alaih. Doakan keberkatan pada orang itu. Sebab itu saya melihat amalan kita di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di mana-mana, kita jarang sekali nak mengucapkan keberkatan kepada kawan-kawan kita. Yang biasa kita ucapkan, wow, wow, amazing, marvelous. Jangan gitu, boleh menyebabkan ain. Tuan-tuan perasan tak kalau orang Arab, dia suka tabrik. Apa makna tabrik? Mendoakan keberkatan. Tabrik ni mendoakan barakah. Ataupun kadang-kadang, dia kalau kita berjumpa dia mesti barakallah, barakallah fi, barakallah, 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 barakallah. Kita pun masya-Allah, masya-Allah. Kita tak tahu nak jawab apa, masya-Allah, masya-Allah. Tapi dia mesti ucapkan barakallah fik. Dia doakan keberkatan. Kita kalau pergi jumpa pengantin, apa doa? Barakah juga. Barakah itu yang menghapuskan ain, keberkatan. Kalau tuan-tuan perasan orang Arab, dia akan taruhkan pada harta benda dia, rumah, pejabat, harta kereta Mercedes, BMW ke apa ke, dekat cermin mesti dia akan tulis Masya Allah. Supaya dia hendak orang yang nampak harta dia tidak puji tapi membaca tulisan itu. Contoh kereta 7 Series BMW. Kalau orang tengok boleh jadi ain. Bosor kereta dia. Kita pun rasa nak demam sejuk, panas, kena ain. Tapi kalau ada Masya Allah, bila orang tengok Masya Allah, jadi disebut Allah. Dia tidak memuji. Ada setengah kenderaan, kadang pada van, tramco ke mana ke, Hadza min fadli Rabbi. Dia tulis besar-besar. Jadi kalau tuan-tuan, yang pertama nak selamat daripada ain, nak share gambar dalam Facebook boleh. Tapi caption tulislah, doakan barakallahu fiik. Ataupun taruhlah caption Masya Allah. Kita didik kawan-kawan kita, follower kita untuk tabrik. Kalau tak share nanti orang tak tahu pula apa kita buat. Boleh share. Majlis kita pagi ni nak share, silakan. Tapi tuliskan, nanti kan yang buat live ada pakai OBS kan.
Kalau yang running crawler tu tulis Masya Allah, ucapkan la haula, dia sentiasa ingatkan kepada Allah.